Alhamdulillah. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal arifin, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi yassir wa tu'assir wa tamim bi khair. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan rahmat dan izinnya kita dapat bertemu lagi melalui talian dalam membedah buku yang ditulis oleh almarhum Allahyarham Tuan Guru Ni Abdul Aziz Nikmat. Insan ingatlah, ini sebuah panduan menuju hati yang tenang. Alhamdulillah, mudah-mudahan muslimat dan para penonton sekalian dalam keadaan sihat walafiat dan diberkahi kehidupannya, sekeluarga, dan dilindungi, dijauhi dari segala perkara yang tidak diingini, terutama jangkitan kuman yang masih lagi menular ini. Senantiasa kita berdoa dan tidak jemu-jemu dengan penuh pengharapan dan tidak putus asa mengharapkan pertolongan dan perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya dengan izinnya dan kehendaknya, dan kita tak tahu apa hikmah yang terbesar yang terbaik lepas ini yang Allah nak kurniakan. Terima kasih kerana masih lagi sudi mengikuti, mendengar sambungan daripada bacaan buku ini, dan juga saya juga mengucapkan banyak terima kasih pada yang berusaha, Ketua Penerangan dan juga media baru Dewan Muslimat PAS kawasan Sabak Bernam, yang bersungguh-sungguh dalam meneruskan siri ini untuk kita berkongsikan ilmu dan juga sebagai mengisi kekosongan yang kita tidak boleh hadir ke majlis-majlis ilmu seperti dahulu di masjid di surau. Jadi mudah-mudahan dengan cara begini, insya-Allah sedikit sebanyak kita senantiasa mendapat peringatan, sebab peringatan tu sangat, bagi orang yang beriman, sangat diperlukan. Sebab dengan peringatan ni yang membuatkan kita akan mengingati apa yang kita lupa dan memberikan kita lagi semangat perkara-perkara yang mungkin kadang kita dah rasa lemah. Jadi muslimat dan para pendengar, penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tajuk kali ini yang ke-21 ini, perlunya dampingi majlis ulama dan solehin. Ya, kita nak berjumpa ulama, lebih-lebih ulama yang muktabar ni, akhir-akhir zaman ni memang payah. Ulama seorang demi seorang telah pun kembali ke rahmatullah. Inilah tanda-tanda akhir zaman. Ilmu yang Allah akan angkat itu melalui dengan dimatikan para ulama. Jadi tak dapat bertemu dengan ulama, maka kita kena dampingi majlis-majlis ilmu dan juga orang-orang yang soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini orang-orang yang berdosa itu bagaikan berada di tempat yang kotor dan najis. Langkah yang perlu diambil iaitu bukan sekadar meninggalkan dan menjauhi tempat yang kotor tersebut, tetapi dia mesti beredar dan mencari tempat yang suci dan bersih. Setelah berusaha membersihkan kekotoran dosa yang melekat, maka dia mestilah menjaga kebersihan itu dari sebarang perkara yang boleh mencemarkannya. Maknanya tinggalkan. Barangkali kalau ada kawan-kawan yang menjadi penyebab kita tergelincir dalam melakukan dosa, jauhkan diri dan beralih kepada mendekati, mencari kawan-kawan ataupun sahabat
yang boleh membantu kita dalam memperbaiki diri kita. Ya. Terutamanya maknanya duduk dalam majlis-majlis ilmu atau setidaknya mendengar. Sekarang kalau nak kata kita majlis ilmu, sekarang buka TV pagi-pagi itu pun dah ada dah. Radio, IKIM kan. Maknanya kita buka siaran-siaran yang boleh mengingatkan kita kepada Allah SWT atau untuk kita muhasabah diri. Kalau pagi-pagi tu TV Al-Hijrah kan. TV1 pun ada ya. Kita dalam untuk tafsir Al-Quran ataupun tadabbur Al-Quran kan, ayat suci, dan juga ada tadabbur hadis petang-petang, dan juga ada siaran kalau TV3 ke ada TV9 tu ada Tanyalah Ustaz. Jadi kita ada pilihan. Memang kadang-kadang ada beberapa saluran tu serentak tentang untuk kita dapatkan ilmu pengetahuan ya. Jadi kita pilihlah tajuk yang mana tajuk tu yang lebih utama untuk kita mendengarnya ya. Jadi sesudah mereka, yakni mereka yang merasakan kita ni kalau merasakan diri kita berdosa, itu sebenarnya satu rahmat daripada Allah SWT ya. Jadi sesudah mereka meninggalkan rakan atau orang-orang yang mendorong kepada kemungkaran dosa, maknanya hendaklah dia berusaha untuk mendampingi ulama. Kerana jiwa yang sudah dibersihkan dari dosa dan juga menjauhi pergaulan yang boleh menjerumuskan ke lembah kemungkaran, perlu diisi dengan perkara yang ma'ruf, iaitu mendekati ulama yang mendapatkan nasihat dan tujuh ajar supaya corak kehidupan akan bertukar kepada suasana ketakwaan. Jadi inilah, alhamdulillah, orang yang duduk dalam gerakan Islam, gerakan dakwah ataupun dalam parti Islam Malaysia sendiri, saf pimpinannya ramai. Dalam majlis surah tu ramai kalangan mereka yang dikira ulama. Alhamdulillah, walaupun tak berjumpa waktu begini, tetapi mendengar ilmu-ilmu yang mereka sampaikan melalui dalam talian. Jadi dalam ini membuatkan kita insya-Allah ada rasa kesedaran, ada rasa untuk memperbaiki diri dan tahu cara jalan untuk pulang kembali mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ulama adalah pewaris Nabi yang meneruskan tugas para Nabi, iaitu mengajak manusia kepada yang makruf dan menyeru manusia meninggalkan yang mungkar. Para ulama adalah pembawa obor ilmu yang menerangi kegelapan jahiliyah. Apabila seorang itu berusaha mendampingi para ulama, berarti dia berusaha mendekati cahaya. Para ulama adalah golongan yang sentiasa berusaha memberi peringatan, dan peringatan itu amat berguna kepada manusia yang tidak sunyi dari sifat lalai dan lupa. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan surah Az-Zariyat ayat yang 55. Yang bermaksud, berilah peringatan kerana peringatan itu amat memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Maknanya kalau kita mengaku kita orang beriman, dan ciri-ciri orang beriman, nak tahu kita ni beriman ke tidak, maka bagaimana dalam kita mendengar tazkirah, ceramah-ceramah agama, majlis-majlis ilmu, rasa suka tak? Rasa bahagia tak? Rasa satu kepuasan tak? Tapi kalau rasa sebaliknya, muhasabah diri ya. Jadi mendampingi majlis ulama dituntut oleh Islam. Jika Allah Subhanahu Wa Taala utuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat kepada sekalian alam, maka para ulama yang mewarisi tugas Nabi juga merupakan rahmat Allah Taala yang dihantarkan di kalangan manusia. Para ulama berperanan membawa manusia ke jalan yang lurus, ibarat kepala kereta api yang membawa gerabak yang panjang melalui landasan yang lurus. Selain itu, orang yang sedang bertaubat setelah mereka meninggalkan tempat-tempat yang membawa kepada kejahatan, mereka dianjurkan supaya mendampingi majlis-majlis zikrullah. Makna zikir ialah ingat kepada Allah SWT bukan sekadar di dalam hati dan fikiran,
tetapi melaksanakan ingatan kepada hukum-hukum dan peraturan Allah Ta'ala, iaitu zikir dalam erti kata melaksanakan segala kewajipan terhadap diri, keluarga, masyarakat Islam atau jamaah Islam dan negara. Sebab tu macam Parti Islam se-Malaysia, ringkasan disebut sebagai PAS ni sebenarnya asal adalah satu gerakan Islam untuk memperbaiki diri, keluarga dan masyarakat dalam melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Tetapi kalau sekadar itu saja, tidak melibatkan diri di dalam politik, bagaimana untuk dapat berkuasa, boleh menghantar wakil atau bercakap di Parlimen ataupun Dewan Undangan Negeri? Maka inilah PAS juga melibatkan diri dengan politik. Walaupun setengah orang merasakan bahawa politik itu keduniaan. Tetapi sebenarnya kalau politik itu kita membawa untuk berniat dan tujuan untuk berdakwah di satu tuntutan. Sebab dia pun ada dalam fiqh siasah. Jadi dari untuk kita kefahaman, jadi kita tidak mudah kadang menuduh satu gerakan ini sebagai perkara yang kita kadang menyusahkan ataupun membebankan hidup kita. Ibarat kata orang tak ada kerja, cari kerja. Sedangkan kita dituntut hendaklah sebahagian dari kita umat Islam ini mestilah berdakwah, mesti duduk dalam gerakan Islam, mesti berjamaah. Ini satu tuntutan. Tidak sama orang yang duduk berdiam saja di rumah dengan orang keluar untuk berjihad. Jadi orang yang sentiasa zikrullah itu adalah orang-orang yang sentiasa ingat perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu dia berusaha menjauhinya. Ingat kepada perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia berusaha sungguh-sungguh untuk melakukannya sedaya upaya. Kita ambil benda yang kecil je. Kalau dalam rumah tangga kita, waktu kita nak memasak di dapur, kita membasuh sesuatu. Tak ada orang, kita sendirian dan rumah kita sendiri. Tetapi hasil yang akan kita masak ini akan dimakan mungkin ramai. Anak-anak kita, suami kita, ataupun keluarga, ataupun mungkin ada tetamu. Dengan cara bagaimana kita membasuh itu dalam segi fiqahnya. Nak menjadikan benda tu suci. Lebih lagi seperti membasuh ayam, daging. Kan? Ataupun membasuh pakaian. Bagaimana? Mesti air yang mengalir. Kita buat itu kerana ada ilmu fiqh itu tadi, sebenarnya salah satu zikrullah. Walaupun mulut kita barangkali tidak menyebut kalimah subhanallah, alhamdulillah. Tapi sebaik dituntut ialah bermulakan setiap perkara yang baik itu adalah dengan basmalah. Yang ini bismillahirrahmanirrahim. Maka yang adat yang sentiasa kita buat setiap hari, rutin yang sama aja, dia boleh jadi ibadah. Itu nama mengingati Allah. Dalam keadaan kita buat sesuatu tu kita tahu ini halal ke haram, dosa ke, ataupun benda ni boleh ke tidak. Seperti katalah, kalau seorang pernah menelefon saya, dia orang yang menjual karipap kan. Dia kata minyak dah banyak, penuh, dia nak goreng karipap. Tiba-tiba nak goreng karipap, rupanya ada tak cicak jatuh. Sedangkan kalau kuali atau minyak atau kuali tu bukan macam ada kata dua kolah yang boleh kita kata menyebabkan diharuskan untuk terus digunakan, buang saja tak cecak tu kalau tak ada bau, tak ada berubah warna kan. Tapi yang minyak yang kita katalah tak banyak mana untuk goreng karipap dan untuk dijual pula tu. Jadi saya kata lebih baik buanglah minyak itu. Dan kita kata insya-Allah bila kita buat sesuatu mengingatkan Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya setidak-tidaknya kita dah dapat pahala. Insya-Allah yakin kalau kita buat sesuatu itu kerana Allah, Allah akan gantikan yang lebih baik. Kemudian dah beberapa hari bila saya bertemu dengan beliau ini, dia kata betul lah Ustazah, alhamdulillah lepas tu rezeki saya rupanya bertambah lagi. Kan alhamdulillah. Satu kita kena yakin lah. Yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Benda yang baik tu kita niat je pun dah dapat pahala, sedang kita tak buat lagi. Jadi zikir ini sesuatu bila kita buat, kita merasakan Allah mengetahui, Allah memandang, Allah melihat, Allah mendengar. Jadi kita nak buat sesuatu tu untuk dapat rida Allah SWT.
takut kemurkaan Allah SWT. Itu zikrullah. Ingatkan Allah walaupun lidah kita tidak melafazkan sesuatu. Tapi bila dapat melafazkan sesuatu, bila ingatkan Allah, baru kita kata, Alhamdulillah, Allah ingatkan aku. Maka dapatlah lagi pahalanya kan. Masya Allah, beruntungnya jadi orang Islam ni. Mudah nak dapat pahala. Ya? Yang pentingnya bila ada ilmu. Bila ada ilmu tu makna insya Allah diingatkan oleh Allah SWT. Jadi para muslimat penonton yang dikasih sekalian, jadi orang-orang yang sentiasa zikr itu adalah orang-orang yang sentiasa ingat perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu dia berusaha menjauhinya. Ingat kepada perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah SWT, maka dia berusaha bersungguh-sungguh untuk melakukan sedaya upaya. Walaupun kita zahirnya mula kita rasa ruginya lah, ataupun susahnya lah. Kemudian tidak dinamakan zikrullah jika sekadar pada lidah semata-mata. Zikir yang hanya pada lidah walaupun diucapkan ribuan kali, namun ia tidak menepati kehendak zikir yang sebenarnya jika amalan hariannya tidak menunjukkan bahawa dia benar-benar ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalah artinya lidah menyebut Allah sedangkan dia masih lagi terlibat dengan kemungkaran. Misalnya dia masih lagi terlibat dengan amalan riba, beli kenderaan secara riba, beli rumah mengikut sistem riba. Sepatutnya bagi lidah yang sentiasa menyebut Allah tidak layak baginya jika amalannya bercanggah dengan kehendak Allah Ta'ala. Jadi riba ni sesuatu yang kadang kita beri pinjaman tetapi bayarannya, pulangannya lebih daripada nilai yang kita pinjamkan. Dia berbeza kecuali kalau kita bagi hutang dengan seseorang, dia lama tak bayar. Kita pun bagi tangguh. Kesian, kemudian dibayarnya, kemudian dia kata apa, Alhamdulillah murah rezeki saya, ini saya pulangkan balik hutang tu dan ini sebenarnya saya hadiahkan. Itu tak apa, boleh ambil sebab kita tak ada niat dan kita tak minta pun. Tapi itu hadiah dari dia sebagai terima kasih, itu diharuskan boleh ambil. Jadi riba ni memang dah ada niat dan memang ada syarat-syaratnya pula. Kalau lewat begini pula bayarannya. Auzubillah lah. Sebab ini masih lagi berlaku. Jadi kesan dari zikrullah itu mestilah dapat dilihat melalui amalan hariannya. Sekiranya bercanggah antara ucapan dan amalan, maka berarti dia sebenarnya jahil terhadap apa yang diucapkannya. Maka wajiblah menseragamkan antara ucapan, ingatan dan amalan. Kerana sebenarnya dikatakan iman itu ialah berikrar dengan lisan, membenarkan dengan hati dan membuktikan dengan perbuatan. Dia tak boleh lari ni tiga ni. Orang kata tiga serangkai. Mesti ada. Dia ada niat tu, makna bercakap tengok dalam hati, lepas tu buktikan dengan perbuatan. Tu ciri orang-orang yang beriman. Macam kita mengaku beriman, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu sebutan lisan. Bukti dengan perbuatan antaranya solat 5 waktu sekurang-kurangnya, puasa bulan Ramadan, cukup syarat keluarkan zakat, umrah dan haji. Tu asas rukun Islam yang kelima, kan? Kemudian dianjurkan juga kepada orang yang bertaubat setelah dia meninggalkan majlis maksiat, maka hendaklah dia mendekati para fuqara dan salihin. Apakah perlunya seorang itu mendampingi fuqara? Sedangkan makna fuqara itu ialah orang-orang yang fakir, yang tidak memiliki harta. Orang miskin lah, fakir miskin lah tu fuqara tu. Fuqara yang dimaksudkan di sini ialah orang yang tidak mempunyai pergantungan selain dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dia dalam keadaan kata orang nampak miskin tu tetapi kaya dengan keimanan itu. Ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak mempunyai apa-apa sandaran sama ada kekayaan, harta dan sebagainya, kecuali mereka hanya bersandar dan mengharap pertolongan daripada Allah Taala semata-mata. Ya Allah, yang bercakap ni pun tak
tak pasti sebab belum diuji dengan keadaan yang kita kata menjadi fuqara kan. Dalam keadaan kita kata kadang nak makan tu bila buka peti sejuk kosong, tak ada pula lauk, tak makan dah. Duk bingung kan nak masak apa ya, nak makan apa ya. Padahal beras ada aja, garam ada, bawang ada. Boleh aja nak goreng nasi kan. Tapi itulah kita kadang kalau dah apa kata orang dah biasa dengan kemewahan dan kesenangan kan, sangat takut diuji dengan. Sedangkan golongan fuqara ini minta kita dampingi mereka. Ini jenis mereka yang bergantung dengan Allah SWT. Sebab tu biar orang kata miskin harta, jangan miskin ilmu. Bila miskin ilmu, miskin amalan. Miskin amalan bagaimana nak datang keimanan. Tapi akhir zaman banyak kita jumpa itulah. Sebab kadang kalang-kalang maaf cakap lah, kalang-kalang asnaf ini banyak yang kadang menerima zakat tetapi disalahgunakan zakat tu sebab apa, masalah inilah ilmu ni tadi ada dan yang ada tidak mahu melaksanakan ataupun mendirikan solat. Jadi mendampingi para fuqara yang solehin itu akan membawa kesan yang baik kepada hati seseorang kerana ia akan melenyapkan rasa bangga diri dan juga membesarkan diri. Rasulullah SAW adalah seorang yang sangat mengasihi golongan fuqara. Malah Rasulullah SAW bersedia untuk merendahkan diri dan sudi semajlis dengan golongan fuqara itu, sedangkan orang-orang yang berharta walaupun kebanyakannya boleh menghulurkan bantuan kepada golongan fakir itu, tetapi mereka hanya hulurkan bantuan kemudian meninggalkan si fakir itu kerana orang yang berada itu tidak sudi untuk duduk semajlis dengan golongan yang dipandang hina itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekembalinya dari Mi'raj lalu menceritakan kepada para sahabat tentang pengalamannya melihat syurga. Baginda memberitahu bahawa kebanyakan penghuni syurga itu ialah dari kalangan fuqara dan miskin. Dalam syurga banyak orang yang fakir dan miskin. Sedangkan neraka itu dipenuhi oleh golongan pembesar. Ini menunjukkan bahawa golongan fakir itu sentiasa ingat dan bergantung nasib kepada Allah. Maknanya redha apa yang mereka diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ujian kefakiran dan kemiskinan. Sedangkan orang kaya yang lemah imannya sentiasa bergantung keyakinannya kepada harta benda yang dimilikinya, sehingga dia merasai bahawa harta itu yang memberikan kesenangan kepada dirinya. Ini banyak dalam kalau kita baca sirah ataupun dengar sirah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang banyak beriman mengikuti Rasulullah ialah golongan du'afa, golongan yang lemah, yang miskin. Golongan yang kaya pada zaman dahulu ni, mereka sampai kita kata menghambakan manusia ini, sampai ada kita perhambaan, menjual sesama manusia. Ketara sangatlah masa zaman tu kan. Pada zaman kita sekarang, alhamdulillah, yang kita biasa kadang berjumpa atau mendengar cerita orang-orang yang kaya, orang yang jutawan dan hartawan yang murah hati pun ada sebenarnya. Mereka ini yang mengeluarkan zakat yang banyak, yang membantu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hidup mereka diberkati Allah SWT dengan dilimpahi lagi rezeki-rezeki yang halal dan thayyibah. Dan yang miskin pula terbalik pula sekarang ini, bukan miskin yang fuqara, tapi bukan fuqara ataupun miskin yang beriman, tetapi miskin segala-galanya. Miskin harta benda, miskin ilmu, miskin amalan. Ini yang biasa pula kita jumpa ya. Mudah-mudahan Allah memberi taufik hidayah kepada mereka. Dan golongan ini sebenarnya kalau kita ada peluang mendekati, memang kita dekati. Didik mereka supaya mereka kenal Islam ini, tahu rukun Islam, rukun iman, tahu bagaimana nak mendirikan solat. Maknanya di samping kita menghulurkan bantuan ataupun zakat, keuangan, makanan, barangkali kita cuba menyelami perasaan mereka ini bagaimana tentang
ibadat mereka. Jadi pengalaman saya sendiri kadang berjumpa dengan mereka ni, sebenarnya mereka kebanyakannya tak tahu solat, tak tahu membaca Al-Quran. Jadi kita rasa terpanggil, rasa berkewajipan dan bertanggungjawab dekati mereka. Dan di samping tu juga saya kadang ditegur oleh orang, kenapa ustazah ni orang tak semayang, ustazah bagi zakat, kenapa orang tak semayang, ustazah bagi tolong ni, kan? Saya kata sebenarnya zakat ni bukanlah syaratnya orang tu kita kena mesti tahu dia sembahyang dulu, kan? Tetapi bila dia mengaku dia Islam, kan? Dia mengaku dia Islam, dia boleh mengucap 2 kalimah syahadah. Kalau dia miskin fakir, dia berhak menerima zakat. Jadi samping itu bukan kita bagi saja material, tetapi kita juga bagi dia ilmu pengetahuan. Alhamdulillah, dengan dekati dia, dengan bagikan dia bantuan sumbangan, jadi dia boleh mesra dengan kita, dekat dengan kita, jadi mudah untuk kita berdakwah ke atasnya. Dakwah untuk apa? Untuk dia supaya melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, mengenali Allah melalui solat dan juga mengenali melalui ayat suci Al-Quranul Karim. Alhamdulillah, ini yang masih diteruskan hinggalah kita kata ini, mudah-mudahan Allah permudahkan dan Allah izinkan untuk saya dapat terus dan istiqamah dalam hal ini. Ya, insya-Allah. Jadi orang-orang fakir yang lemah, masya-Allah. Oleh yang demikian adalah wajar orang yang bertaubat itu sentiasa mendampingi para ulama dan juga golongan fakir yang sentiasa ingat akan Allah SWT. Rasulullah SAW menjelaskan di dalam sabdanya bahawa antara sebab-sebab Allah Ta'ala menurunkan rezeki itu kerana di dunia ini terdapat orang-orang yang lemah, yang dizalimi, maka sebab itulah Allah SWT turunkan rezeki dari langit ke bumi ini. Jadi orang-orang fakir yang lemah itu sering merayu dan bergantung harap kepada pertolongan Allah Ta'ala semata-mata. Oleh yang demikian Allah SWT turunkan rezeki dari langit itu bagi membela hambanya yang tiada tempat meminta pertolongan selain Allah SWT. Ini bererti golongan fakir yang soleh itu merupakan tumpuan perhatian Tuhan. Maka amat sesuailah orang-orang yang sentiasa mendapat perhatian Allah SWT itu menjadi sahabat yang sebaiknya untuk kita mendampinginya. Adapun golongan solehin atau dikenali juga sebagai golongan tok lebay. Adapun perkataan lebay itu diambil dari perkataan labba, yang bererti orang yang sentiasa patuh dan menurut perintah Allah. Kan pas kan pernah digelar kan parti lebay. Saya kata kalau orang kata alhamdulillah. Mana orang iktiraflah kebaikan, kan. Walaupun mungkin kita rasa dia diperli, kan. Tak apa. Tapi kita cuba bukan menunjuk-nunjuk, tetapi cuba bersungguh-sungguh untuk selain kita nak berdakwah, kita memperbaiki diri kita, kaum keluarga kita, dan senantiasa kita mohon kepada Allah SWT, sebab semuanya daripada Allah, dengan izin Allah, dengan rahmat Allah. Kalau kita jadi baiklah daripada kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang kita selalu minta kepada Allah supaya kita ni tidak digelincirkan hati, sebab tu doa yang diajar oleh Rasulullah SAW sangat patut kita amalkan setiap masa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinika wa 'ala ta'atik. Maknanya minta Allah, kalau Allah dah bagi kita hidayah, petunjuk, kan, kebaikan itu, janganlah Allah tarik balik. Dan tetapkan hati kita itu antara doa untuk kita istiqamah, untuk kita taat kepada Allah sampailah akhir hayat. Bila kita buat sesuatu hanya mencari redha Allah, bukan untuk dipuji, untuk disanjung, walaupun untuk kita dihormati. Kita harapkan ada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan pandangan manusia. Ini para muslimat penonton yang dirahmati Allah, sebenarnya mereka ini adalah termasuk golongan yang wajar didampingi oleh mereka yang bertaubat itu, kerana ia akan memberi kesan yang baik. Sebagaimana apabila seorang
berdamping dengan orang yang jahat akan menyebabkan dia turut jahat. Maka berdamping dengan golongan yang soleh itu mudah-mudahan akan mendorong menjadi orang yang baik dan beramal soleh. Kita ni kalau berkawan dengan orang yang pemurah, suka bersedekah, suka menderma, lama-lama kita yang bakhil ni pun akan terdorong ke arah itu. Kalau kita berkawan dengan orang yang berpakaian tutup aurat, yang elok nampak, yang kita pakaian dulu tidak sempurna tutup aurat, pakai tudung pun kecil-kecil, pakai baju ketat-ketat, singkat-singkat, lama-lama kita akan berubah. Alhamdulillah, kan? Itu rahmat daripada Allah. Sebab apa? Bila kita berusaha mendampingi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya-Allah kita akan dapat kata tuan, kalau dekat orang yang menjual minyak wangi, kita akan dapat kewangiannya sedikit sebanyak. Tapi kalau kita dekati tempat orang yang tukang besi, maka kita sedikit sebanyak barangkali dapat percikkan besi itu tadi. Okey, seterusnya maka lakukan apa saja yang boleh mendatangkan kebaikan ketika berdampingan dengan golongan solehin itu. Sekurang-kurangnya berjabat salam dengan mereka, kerana berjabat salam itu juga suatu amalan yang baik. Cuma sekarang pula tak dibenarkan berjabat salam, kan? Senyum pun tak nampak bila kita pakai mask, kan? Tapi kalau kita senyum pakai mask pun orang nampak bila mata kita dah mula jadi sepit, nampak macam pejam. Mana tu tengah senyum lah tu, walaupun tak keluarkan suara. Ataupun dengan kata-kata yang menyenangkan hati, kan? Tanya apa khabar. Kita kata bahasa yang lunak didengar. Tanda yang menandakan kita ni senang berhadapan dengannya, walaupun kita nampak kadang dari segi pakaiannya, dari segi tingkah lakunya tidak menyenangkan kita, tetapi kita cuba kawal kita bahasa kita tu. Jadi sebagaimana pernah dijelaskan oleh Nabi SAW bahawa setiap kali seseorang itu berjabat salam dengan orang-orang mukmin, maka setiap kali itu pula dosa-dosa kecil akan gugur bersama-sama dengan gegaran tangan ketika bersalam. Ya Allah, ini yang kita rindukan. Dah lama tak jumpa sahabat-sahabat kita bersalam, kan? Pertemuan dalam usrah, pertemuan dalam mesyuarat, pertemuan tak jumpa tak bersalam, kan? Jauh pula tu, kan? Sebab itu ada halangan. Mudah-mudahan Allah yang mengetahui hati kita ini. Bukan kita benci, bukan kita rasa jijik, bukan kita rasa tidak senang. Allah Maha mengetahui. Itu adalah kita sebagai mengikut, kita kata perintah daripada pemimpin yang dalam kita suasana pandemik ini lagi, COVID-19 ini, maka kita akur dia, Mudah-mudahan kebiasaan yang kita lakukan dulu tu tetap diberikan pahala oleh Allah SWT bila kita bertemu dengan sahabat-sahabat kita atau jiran tetangga kita, walaupun kita tak dapat bersentuhan, bersalaman, Jadi mudah-mudahan perkara ini akan dapat kita lakukan semula, insya-Allah tak lama lagi, Jadi dalamnya juga memang diakui oleh Islam bahawa jabat salam itu adalah perbuatan yang baik. Walaupun tak dapat jabat salam, makna jangan tinggal kalimah assalamualaikum, Tetapi tidak sewajarnya ia menjadi suatu kebiasaan yang boleh mengganggu orang lain. Misalnya, jabat salam selepas sembahyang sehingga mengadakan barisan untuk melakukan jabat salam itu. Ini kadang-kadang kita lihat. Biasa lepas solat maghrib tu, ni biasalah sebab kita kalau berkumpul berjamaah biasanya maghrib, kan, sampai isyak di surau ke di masjid, kan. Lepas sembahyang baca bersalam. Sebenarnya tak sunat tu waktu tu. Dia boleh jadi makruh. Bila yang sunatnya afdalnya ialah lepas bagi salam tu, dalam bagi salam tu ikut imam, kalau imam berzikir ke berdoa ke apa, kan. Tapi lepas tu bukan bersalam, duduk untuk meneruskan kita berwirid ataupun kita solat sunat ba'diyah. Bersalam bukan nak balik pun, duduk situ lagi tunggu isyak, kan. Tapi dia jadi adat daripada dulu, kan. Lepas sana. Lagi kalau suami isteri, lepas solat salam, batallah wuduk. Lepas tu bila dah batal wuduk, rajin ke tak nak ambil wuduk lagi untuk baca Quran? Tak. Kita sana banyak buat benda yang adat yang kita sangkakan baik, kan.
Sebab saya ingat lagi kalau arwah suami saya dulu, dia kalau lepas main dulu baru-baru jadi isteri, ke ulur salam nak semayang, tapi suami saya tak, saya nak baca Quran kata dia. Lepas tu kita buat, oh ya tak ya juga kan. Lepas maghrib tak lama maghrib dengan isyak kan. Kita sebab ikut sunnah Nabi kan suruh jaga uduk, tiba-tiba kita batalkan. Bila dah batalkan malas lah nak semayang sunat. Nak ambil uduk lagi, nak baca Quran, nak ambil uduk lagi. Kan dah malas. Jadi fikir-fikirkan selama apa yang kita lakukan betul ke tidak. Dan mungkin mengganggu pula orang yang mungkin kalau dalam masjid, masjid-masjid besar kita semayang, kita bersalam saf depan ni, orang yang masbuk, orang yang musafir datang semayang kan, kita berselawat sallallahu alaihi Muhammad, kita bersalam, mengganggu mereka yang sedang masih lagi solat. Masih lagi solat. Masya-Allah. Jadi perbuatan itu boleh mengganggu orang yang hendak melakukan solat sunat dan sebagainya. Jabat salam elok dilakukan sekali-sekala kerana ia boleh menimbulkan kemesraan dan kasih sayang sesama orang mukmin. Sebab tu kita ni kadang memang bagi salam tu dianjurkan, dikatakan digalakkan. Tetapi ada tempat-tempatnya sebenarnya tidak digalakkan, boleh jadi makruh. Di antaranya kalau kita tengok kita pergi kenduri, orang tengah makan, kita bagi salam. Walaupun kita jumpa, kawan baik kita lama tak jumpa, Assalamualaikum. Dia tengah temak kunyan, dia nak menjawab macam mana? Balik kata tak jawab, wajib menjawab, sembuhlah nasi dia tengah makan kan. Atau lagi kita tahu orang kat bilik air beria, kita bagi salam. Orang tu kat bilik air, kat tandas kan, kita bagi salam. Makruh. Apa lagi? Jadi orang tengah membaca Quran, kita bagi salam juga. Kan? Jadi ada tempat-tempatnya. Sebab tu semua kena ada ilmu. Bila tak ada ilmu ni, kita ni kadang ambil hukum asal. Baik salam ni. Jadi tak kira mana tempat. Ni kadang perbuatan kita itu pun menunjukkan kita ni kurang berilmu. Sebab tu ilmu tu sangat penting. Utlul ilmah. Tutuplah ilmu dalam keadaan kita bagaimana, dan lebih-lebih lagi kita duduk dalam rumah ni kan. Cara kita tuntut ilmu banyak kan tu lah melalui apa? TV, radio, handphone, bacaan-bacaan. Dah duduk seorang-seorang kat rumah kan. Okey, seterusnya yang ke-22, jauhi dari menjadi hamba nafsu. Manusia adalah tergolong jenis haiwan. Ia disebut sebagai haiwan yang bertutur. Haiwan natik. Haiwan yang boleh bercakap-cakap. Kitalah manusia. Manusia makhluk istimewa yang dianugerahi akal. Itulah yang membezakan dengan jenis haiwan yang lain. Walau bagaimanapun, kedua jenis makhluk itu mempunyai keperluan yang sama dari segi jasmaninya. Mereka saling memerlukan makan, minum, tidur dan berkelamin. Tetapi hanya manusia yang tahu memilih makanan dan minuman yang lazat-lazat, membina tempat tinggal yang selesa dan indah disebabkan akalnya. Tetapi haiwan biasanya sekadar memenuhi naluri semula jadinya semata-mata. Sebab binatang Allah hanya anugerahkan nafsu, maknanya keinginan, naluri. Tapi tak ada akal. Sebab tu kadang dia tak tahu bahaya, dia tak tahu nak menyelamatkan diri dia. Dia tak tahu yang dia lepas ni nak dikena sembelih pun tak tahu. Kan? Jadi kita manusia yang Allah bagi akal, akal inilah yang sempurna ini, yang waras ini yang dinilai jatuhnya dosa dan pahala. Sebab tu haram merosakkan akal dengan apa cara sekalipun. Sama ada minuman, makan yang memabukkan, perbuatan-perbuatan yang boleh menghilangkan akal. Walau bagaimanapun ada kalanya manusia yang berakal itu akan jatuh tarafnya seperti haiwan biasa apabila dia tidak menggunakan daya fikirnya untuk membentuk kepribadian yang unggul dan berakhlak murni. Jika manusia bila manusia terlalu memenuhi runtunan nafsu syahwatnya dan kehendak perutnya, berarti mereka masih mempunyai persamaan dengan haiwan biasa. Sebab tu kita digalakkan antara kita kata jangan terlalu sangat melayan nafsu makan perut ini tadi dengan kita berpuasa. Bukan ini tak lama lagi masuk bulan Aidil Adha ni kan, dia ada 10 hari yang sangat
ada kelebihannya untuk kita berpuasa 9 hari bulan Zulhijjah kan. Daripada awal ada sunat berpuasa sampailah hari yang ke-9, yang ke-10 itu hari rayanya tu cuma kita tidak makan, tidak sarapan dulu, tapi solat hari raya dulu, hari raya Aidil Adha dulu kan, baru tu makan. Jadi seolah-olah 10 hari lah puasa seolah-olahnya kan. Jadi kalau tak dapat tu kita cuma ambil hari yang ke-8 ataupun hari yang ke-9 2 hari, atau setidak-tidaknya hari yang ke-9 disebut sebagai tasu'a. Jadi kelebihan di situ lah untuk berpuasa 10 hari. Mampu tak kita kan? Kalau tak mampu pun pilihlah beberapa hari saja, ataupun setidak-tidaknya ambil hari yang ke-9 Zulhijjah. Kata disebut sebagai sunat puasa Arafah. Jadi mudah-mudahan Allah bagi kita rezeki, kesihatan, kekuatan. Kalau tak mampu tu banyakkanlah beramal-amal yang lain, pilihan yang lain seperti bersedekah, dan apa-apa juga kebajikan. Mudah-mudahan dipermudahkan Allah SWT, insya-Allah. Tak lama lagi kan bulan Zulhijjah ni akan tiba. Jadi antara dia, sebab dia ada hadis sahih pada Rasulullah yang 10 hari yang dimaksudkan yang 10 Zulhijjah ini ada hari yang banyak ada kelebihannya dalam bulan Zulhijjah ini untuk ada puasa sunat. Kalau Syawal kan puasa 6 hari. Ini disebut sebagai 10 hari. Ada juga yang menafsirkan 10 hari itu mungkin kata 10 hari terakhir Ramadan. Tetapi yang kuatnya adalah ni 10 Zulhijjah, daripada 1 Zulhijjah tu untuk ada puasa sunatnya, Walau bagaimanapun ada kalanya manusia, kita balik semula kepada ni, manusia yang berakal itu boleh jatuh taraf seperti binatang. Kalau hanya melayan nafsu makan saja atau nafsu syahwat saja. Perbezaan manusia dan haiwan bukan sekadar kepintaran manusia mendapat makanan yang lazat, tetapi ialah kemampuannya untuk membezakan antara makanan dan minuman yang haram dan yang halal, apatah lagi yang syubhat. Maka kemuliaan manusia sebagai makhluk yang memiliki fikiran itu akan musnah jika batas halal haram dilanggar seperti haiwan yang tidak tahu batas larangan. Padahal Allah sediakan di dunia ini benda yang halal itu lebih banyak daripada yang haram. Ini seperti minuman, makanan kan. Tapi itulah manusia ni melayan kehendak nafsu dengan bisikan syaitan ini, selalu tergelincir manusia hati ni. Berjayalah sumpah kata orang azam iblis ini untuk merosakkan anak Adam ini kecuali mereka-mereka yang yang ikhlas. Mana ikhlas ni buat sesuatu itu dan mencari redha Allah SWT kerana Allah. Dalam mengharungi sesungguhnya nafsu syahwat itu, nafsu perut, banyak menjerumuskan manusia ke lembah dosa. Bahkan sejarah awal manusia Adam dan Hawa mendapat kemurkaan Allah setelah mereka terpedaya oleh iblis yang mengeksploitasi keinginan untuk mendekati buah dari pohon larangan di dalam syurga hingga terpaksa menerima risiko yang tinggi kehilangan hak kewarganegaraan syurga. InsyaAllah Adam dan Hawa dulu so Nabi Adam belum jadi Nabi lagi kan. Maknanya memang dah duduk dalam syurga, dah menerima nikmat yang sempurna. Cuma Allah nak uji, satu je pohon jangan kamu dekati, apatah lagi makan. Maknanya dekat pun janganlah. Bila dah dekat jangan, maknanya apatah lagi makan kan. Tapi iblis membisikkan apa? Sebenarnya larangan itu supaya kamu jangan kekal di sini. Kamu akan keluar. Tapi kalau kamu makan, kamu akan kekal. Diterbalikkan pula. Tujuan Allah melarang tu tadi. Masya Allah. Padahal Allah melarang supaya kekal dalam syurga. Tapi ni semua aturan Allah Subhanahu Wa Taala, hikmahnya. Kalau tidak, kita tak adalah kat dunia ni kan. Dalam mengharungi cabaran dunia moden, manusia terus dilanda krisis nafsu perut. Krisis ketagihan arak berlaku di semua peringkat kehidupan, sejak dari istana yang pernah mendapat kemudahan mengimport arak tanpa cukai, majlis eksklusif yang dihadiri oleh menteri-menteri dan orang-orang kenamaan
Arak juga jadi daya tarikan kepada pelancong-pelancong asing di mana pengusaha-pengusaha chalet dan restoran di pulau-pulau peranginan seperti Pulau Langkawi dan Tioman turut menjual arak meskipun mereka itu adalah orang-orang Islam. Ini dulu-dulu. Ya. Alhamdulillah sekarang insya-Allah di istana dan apa kata orang di kalangan menteri-menteri yang beragama Islam, yang beriman, insya-Allah mereka tidak sentuhlah arak ini. Ya. Hanya pentingnya ilmu agama, ilmu fardu ain, ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Supaya manusia ni kenal diri dia, kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah perkara itu akan dijauhi. Ya. Jadi para pemimpin negara dan pegawai-pegawai kerajaan terlibat dengan rasuah. Mereka menyuburkan darah dan daging anak isteri mereka dengan makanan yang dibeli dari wang rasuah. Rakyat bawahan yang hilang pegangan apabila ditimpa kesusahan sanggup menipu dan mencuri untuk memberi sesuap nasi kepada anak-anak mereka. Waliyahzubillah min zalik. Ya. Ya Allah, mintalah ini dijauhi. Walaupun memang kita tahu sampai sekarang rasuah itu masih lagi berlaku. Masih lagi berlaku. Kapitalis yang tamak membolot sumber makanan menyebabkan pengagihan ekonomi dunia, khususnya sumber makanan tidak seimbang. Akibatnya ada negara yang kekurangan bahan makanan kebuluran telah menimpa beberapa negara umat Islam di benua Afrika. Keimanan semakin sukar hendak dipertahankan. Bila umat dilanda kebuluran, kesemuanya itu merupakan tapak yang subur bagi dosa-dosa yang berpunca dari nafsu perut. Justru itu apabila menyedari bahawa di antara dosa-dosa itu ada yang berpunca dari syahwat perut, tiada jalan lain untuk bertaubat selain berusaha menghindari makan minum yang haram. Sama ada ain tu haram sikit, macam arak, benda tu nampak yang terjelas ain tu benda lah ain dan nampak bendanya sendiri sememangnya haram, atau cara mendapatkan makanan itu melalui cara yang haram. Maknanya ainnya itu tidak haram tetapi cara mendapatkan itu haram. Malah makanan yang syubhat juga wajib dihindari kerana yang syubhat itu akan menjerumuskan manusia ke lembah haram. Sebab tu kadang yang dulu kita zaman dan anak yang masih kecil ni suka gula-gula, beli gula-gula yang ada batang tu. Saya pernah dulu masa anak saya masih kecil kan, pergi kedai beli. Tapi masa saya ambil balik, anak saya menangis. Lepas tu saya buka tulisan halus kecilnya. Saya buka bungkusan gula-gula itu. Memang bukan buatan Malaysia. Kemudian dia ada tulis tu gelatin. Saya buang. Dan saya masuk kedai tu sebab kedai tu kedai orang Islam. Saya bagi tahu dia gula-gula ni yang ada yang bakil lain tu saya tunjukkan gini. Dia kata minta maaf saya pun tak tahu sebenarnya, dia kata. Saya kata jangan jual lagi lah ni. Saya bercakap jadi anak saya walaupun nangis saya pujuk, saya kata tak apa nanti. Kata kedai yang baru. Masa tu masa anak masih kecil lagi lah berapa orangnya dulu. Tapi itulah kadang kita nak menjaga pemakanan anak kita supaya anak kita ni membesar, tumbuh darah daging mereka ini daripada sumber yang halal kan. Walaupun kita kata tak sepenuhnya kita dapat jaga sebab suasana masakan sekarang ni lagi kan. Kalau kita kata yang makanan-makanan yang segera, sumber kita kata pewarnanya ke ataupun bahan pengawetnya ke ataupun bahan apa lagi sedap-sedap kan kata. Ini kadang menyebabkan hati kita jauh untuk dalam ibadat rasa tak rajin nak membaca Quran, rasa susah nak melekat bila nak menghafal ayat suci Al-Quran kan. Jadi sebab-sebab sebenarnya. Walau kita tak tahu tu orang kata tidak berdosa rufi'a kalam an khata'i wa nisyan diangkatkan tidak benda perkara yang kita lupa ataupun kita tak tahu tu maknanya tidak kira berdosa, tetapi kesannya tetap ada membuatkan kadang hati kita ni jadi hambar bila untuk beribadat, rasa tak seronok nak solat sunat, rasa malas nak baca Quran, rasa
Tak boleh nak puasa sunat, rasa berkira nak bersedekah. Kan? Sebab mungkin daripada pemakanan kita ni. Ya? Yang kita kata campuran bahan yang banyak, perkara-perkara yang syubhat tu tadi. Ataupun yang haram. Okey, muslimat, seterusnya di sini menghindari makanan dan minum yang syubhat itu lebih sukar yang disebut tadi. Jadi berbagai-bagai jenis lemak binatang dan juga gelatin yang diperbuat daripada kulit binatang, terutama kulit khinzir, telah dimasukkan dan teradun di dalam makanan. Kita pun tahu kan, sebelum ni kan, macam-macam cerita tentang daging-daging beku yang diimport kan, bercampur aduk dengan tu. Allahu Akbar. Dulu lagi disebut sebagai jual nasi lemak. Jual nasi lemak. Sedap rendangnya rupanya rendang daging yang haram. Dah berlaku. Sebab yang menjual tu bukan orang Malaysia. Orang yang mendatang. Jadi kita ingatkan dia cakapnya Melayu, fasih, ingatkan. Yelah orang kita. Tapi itulah dah makan dah banyak. Kena banyakkan istighfar je lah. Pendedahan oleh persatuan-persatuan pengguna di tanah air dari hasil kajian makmal mereka yang penuh tanggungjawab mendapat bahan-bahan haram khususnya gelatin dan juga lemak haiwan merupakan bahan utama untuk menjadikan makanan bermutu tinggi. Gelatin disahkan oleh kajian makmal. Ia terdapat di dalam kebanyakan makanan terutamanya es krim yang berada dalam pasaran di negara ini. Makanan itu menjadi kegemaran kanak-kanak, tidak terkecuali kanak-kanak Muslim. Malah menjadi kegemaran orang-orang dewasa untuk dijadikan sajian pemanis selepas makan dan sebagainya. Pak tu kata kalau es krim yang mahal-mahal ini dielakkan daripada membelinya. Tapi itulah bagaimana kita nak kawal. Penjualan itu begitu luas dan bukan kita belikan, kadang mereka beli sendiri kan anak-anak ni. Jadi terdapat juga gelatin di dalam makanan yang lain seperti agar-agar. Satu lagi makanan yang menjadi kegemaran orang ramai untuk sajian puding yang lazat. Meskipun tidak semua agar-agar mengandungi gelatin, tetapi ada jenis agar-agar yang disahkan mengandungi gelatin. Umpama yang pernah saya terima dari surat daripada kajian pengguna bahawa kalau agar-agar yang serbuk tu, agar-agar yang serbuk yang tidak ada cop halal, JAKIM yang luar negara, mana dielakkan untuk membelinya, sangat diragui. Dia jenis serbuk. Kalau dulu masa saya duduk di Singapura, masa budak-budak lagi, di antara kerja kami mencari apa? Mencari agar-agar. Agar-agar laut sedap sebenarnya, kenyal-kenyal. Cari bersihkan sampah sarap, lepas tu direbus. Dia punya pula nak kena berhati rebus ni jangan terkena kalau hujan, tak boleh. Dia kena air hujan dia tidak menjadi. Agar-agar tu cantik aja, sedap, kenyal. Dah tak ada dah lagi kan yang asli tu dah. Laut dekat Singapura tu pun dah ditambak ke tengah dah. Jadi bangunan semua. Tu zaman manis saya di Singapura dulu masa kanak-kanak kan. Cari kerang, cari kepah, cari apa lagi, kupang. Tu pengalaman saya dulu. Alhamdulillah, demikian juga lemak binatang yang dihasilkan oleh negara-negara bukan Islam. Walaupun dari binatang yang halal, namun tetap haram hasilnya jika tidak disembelih menurut Islam. Lemak itu juga menjadi satu dari bahan utama untuk menghasilkan margarin, butter dan sebagainya. Ia adalah resepi utama untuk membuat kek dan kuih muih yang juga menjadi sajian istimewa terutama di hari raya dan majlis-majlis perayaan. Kalau baca ini ingatkan ni, adakah kita boleh meyakin bahawa kita tidak pernah termakan benda-benda yang haram? Itulah kena banyakkan istighfar, bersedekah, mudah-mudahan mendapat keampunan Allah SWT. Banyak pendedahan mengenai makanan bergelatin dan lemak haiwan yang terdapat di dalam makanan Islam menganjurkan agar menghindari makanan yang syubhat itu, terutamanya kepada mereka yang ingin bertaubat. Oleh itu, segala dosa yang berpunca dari nafsu perut wajiblah dihindari bagi orang mukmin. Sewajarnya peka terhadap pendedahan oleh pihak tertentu mengenai makanan bergelatin.
Meskipun makanan yang dikatakan mengandungi gelatin itu seperti aiskrim dan sebagainya diiklankan begitu rupa hingga membangkitkan selera untuk menikmatinya. Kerana adunan makanan tersebut sememangnya lazat dan digemari ramai. Tetapi sebenarnya masih banyak makanan asli yang lazat-lazat, beralihlah kepada makanan asli yang telah direzekikan oleh Allah kepada hamba-Nya itu. Kerana cara yang demikian lebih selamat. Lagipun makanan seperti aiskrim, yakni sebahagiannya yang sudah didedahkan di dalam akhbar-akhbar sebagai mengandungi gelatin, bukanlah makanan berkhasiat yang boleh membantu kesihatan dan pertumbuhan tubuh badan, terutama kepada kanak-kanak. Ia hanya makanan sampingan yang lebih banyak mendatangkan mudarat. Kerana makanan syubhat akan menggelapkan mata hati manusia. Akibatnya mata hati yang gelap itu ibarat cermin yang kotor, tidak terdaya untuk menerima cahaya hidayat dari Allah. Ini kadang di antara suka nak dapat khusyuk dalam solat. Ya, masya-Allah, astagfirullahalazim. Syurga diingat jika pada ketika yang sama bertembung antara kepentingan perut dan kepentingan Allah. Sekali-kali janganlah cenderung hati untuk mendalui kepentingan perut walaupun atas alasan untuk menjaga kesihatan. Misalnya apabila terdengar seruan azan, tidak wajar dia pergi makan ketika itu, kecuali orang yang berpuasa lah kan. Kecuali ketika makanan sudah terhidang, boleh dia menjamah sekadar jangan makanan itu mengganggu ingatan ketika dia solat. Tetapi biasa ni kita kalau lapar bukan jamah memang makan dah terus jawabnya kan. Itulah kelemahan kita kan. Tetapi sebaiknya dia tidak menyajikan makanan ketika waktu solat fardu telah hampir. Ini kita peranan muslimat lah, para ibu, para isteri kan. Makna tahu waktu solat antara zuhur tu kan. Nak menghidangkan makanan biasa nak makan sebelum zuhur ke ataupun sesudah zuhur. Itu peranan kita lah nak membentuk keluarganya. Nak makan sebelum maghrib ke nak makan selepas maghrib. Kalau ikutkan eloknya sebenarnya makan malam tu makan sebelum maghrib. Ya. Jadi bila dah masuk waktu maghrib, kita dah solat tu dah tak ada nak fikir apa lagi, nak ke dapur kita muslimat tak ada fikir nak bersihkan itu, bersihkan ini kan. Bila dah makan mesti nak mengemas kan, ngelap itu, ngelap ini, basuh itu, basuh ini. Jadi bila dah sebelum maghrib tu maknanya lepas maghrib tu dah kata orang dah selesa, dah ketumpuan kita maghrib. Boleh nak baca Quran ke amalkan baca Yasin ke tiap-tiap malam, lebih lagi dalam suasana ni pandemik ni lagi kan. Maknanya terus untuk menanti waktu Isyak pula kan. Dah tak ada fikir nak ke dapur lagi. Maknanya waktu malam tu orang kata dapur tutup lah. Dapur tu dah tutup dah. Tudung saji pun dah diangkat, meja tu dah lapang lah. Sepatutnya kan. Itu semua kita boleh atur sebenarnya. Ya. Jadi selain itu janganlah seorang itu bercita-cita untuk memenuhi selera makan yang lazat-lazat saja sehingga terpaksa mengadakan peruntukan yang besar bagi memenuhi tuntutan selera. Tekakkan fungsi makanan kepada manusia untuk menguatkan tubuh badan supaya tidak terganggu urusan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak lagi, sikit lagi lah. Kita tengok sikit lagi. Makanlah rezeki Allah dan bersyukurlah kepadanya. Kulu min rizqi rabbikum washkurulah. Surah Sabah. Allah SWT perintahkan agar manusia makan rezeki yang dikurniakan. Kemudian bersyukur terhadap kurniaan Allah itu. Bersyukur bukan sekadar pada perbuatan lidah, tetapi mensyukuri nikmat Allah ialah dengan melakukan ketaatan melalui ibadah yang perlu ataupun ibadah yang sunat, meninggalkan yang haram dan yang makruh. Justru itu fungsi makan bagi manusia bukan untuk bersedap-sedap, tetapi untuk bersyukur dan beribadah kepada Allah. Makanan walau bagaimana lazatnya, ia hanya sekadar melepasi kerongkong. Apa yang penting ialah makanan yang suci, halal dan berzat yang membantu menyihatkan tubuh badan supaya dapat melakukan ibadah dengan sempurna kepada Allah SWT.
Allah SWT tidak melarang hambanya makan makanan yang lazat kerana menikmati kelazatan itu boleh menambahkan kesyukuran kepadanya. Tetapi ia tidak wajar menjadikan matlamat hidup semata-mata untuk berlazat-lazat, apatah lagi jika terpaksa berhutang bagi memenuhi cita rasa tersebut, maka ia telah menjadi beban yang menyusahkan. Setiap mukmin itu bercita-cita untuk menjadi hamba Allah yang soleh, bukanlah untuk menjadi hamba nafsu makan dan syahwat perut. Wallahu a'lam. Kita ingat ayat Allah SWT apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazi khalaqani fahuwa yahdin wallazi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yashfin والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. Sadaqallahu azim. Mana yang menjadikan. Dia menjadikan kita dan dialah yang memberikan kita petunjuk, hidayah. Dia yang memberi kita makan, dia yang beri kita minum. Dan bila kita sakit, dialah yang menyembuhkan. Dan bila dia yang mengatikan kita dan menghidupkan kita. Dan yang kita sangat mengharapkan adalah keampunan segala kesalahan-kesalahan kita, mendapat keampunan di hari akhirat. Dan ya Allah, berikanlah kami ini, kita kata kebaikan, kebijaksanaan, walhikni, dan jadikanlah kita golongan orang yang soleh. Atau ada dalam Al-Quran sebagai doa tambahan kita, insya-Allah, ya. Jadi muslimat, alhamdulillah sekadar di sini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat kongsi dalam membaca buku Insan. Ingatlah sebuah panduan menuju hati yang tenang, ya. Jadi mudah-mudahan kita tidak sia-siakan pinjaman yang masih lagi Allah beri kepada kita, hidup sihat, kuat, waras fikiran. Boleh uruskan diri kita sendiri, cari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita tidak dibiarkan Allah, dan kita sama-sama dipimpin, dipandu, penghidup oleh Allah Taala. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Pada sini untuk ni mudah-mudahan kita diberikan kesihatan. Jadi muslimat semua sudah ke mengambil vaksin? Mudah-mudahan ini sebagai satu usaha menjaga kesihatan dan menjauhi segala jangkitan, kan. Kita kata jaga diri kita dan jaga pada semua orang. Jangan ragu-ragu, jangan bimbang. Memang kita dengar macam-macam tentang vaksin ni, kan. Tapi yang disediakan kita dah biasa dengar daripada Menteri Agama yang juga mantan Mufti Wilayah Persekutuan ni. Hari-hari ada keluar di TV Al-Hijrah, kan, tentang vaksin ni. Maka kita janganlah kita kata buat tak tahu, tak ambil indah, kan, ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sentiasa mendapat maklumat dan juga memahami dan mengikuti perkembangan seterusnya, insya-Allah. Jadi sekadar di sini yang benar sempurnanya pasti Allah SWT. Kalau ada penyampaian yang menyangkut kesilapan, perlu ditegur dan mohon kemaafan. Wabillahi hidayah taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.